Baik, semula kita di Malaysia nak kongsikan tentang sesuatu yang menarik tentang 24 panduan pelajar yang cemerlang. Tak kisah apa juga peperiksaan, kita nak cuba praktiskan apa yang ditulis oleh seorang penulis kita bawakan, Amiruddin Hamdi, penulis buku motivasi. Apa khabar, Amiruddin? Alhamdulillah. Amiruddin Hamidi sebenarnya. Jadi kita berbicara tentang pelajar yang cemerlang ni. Mungkin rasa diri dia tidak termasuk. Kerana dalam kategori pelajar ni banyak kategori. Ada yang memang dalam kategori yang A-list ya, prestasi tinggi. Ada juga yang mungkin dalam kategori pertengahan, yang mungkin juga ada kategori yang tertinggal. Dalam buku ini apa yang cuba ingin kita bantu supaya nanti mana-mana yang masih lagi dalam kategori yang terkebelakang itu dapat menuju ke landasan yang tepat untuk jadi pelajar yang cemerlang. Okey. Ya. Terima kasih Tuan. Ada buat banyak kajian ya tentang attitude pelajar. Okey, sebenarnya saya menulis ini berdasarkan pengalaman saya yang lepas lah. Pengalaman lepas semasa saya zaman persekolahan. Jadi apa yang saya lalui, apa yang saya lihat, yang saya observe semua kan, saya tuliskan semua dalam buku ni. Apa yang saya baca sebelum ni semua saya tulis dalam buku ni lah. Ia berkaitan dengan bagaimana seorang pelajar tu hendak menggunakan peluang dia sebagai seorang pelajar untuk mencipta kejayaan di sekolah. Jadi buku ini ditulis adalah untuk membantu para pelajar, tidak kira pelajar depan ataupun pelajar kelas belakang, untuk sama-sama mencapai kejayaan, menempa kejayaan di dalam peperiksaan yang... Ruang mana yang lihat banyak ada kelemahan, sama ada dari segi pemikiran ataupun semangat berjuang mereka tu, dan juga ataupun faktor persekitaran. Kadang-kadang pelajar ni dia tidak termotivasi, mungkin aura sekelilingnya tak mendorong langsung untuk bergerak cemerlang, berbanding dengan pelajar yang mungkin terpilih ke sekolah khas, sekolah tertentu kan. Mereka semuanya kiri kanan pelajar cemerlang. Ada juga kes di mana hanya sekelompok tertentu je yang cemerlang. Jadi sekelilingnya tidak begitu membantu. Bagaimana situasi? Sebenarnya mungkin generasi Y sekarang, X, Y itu, dia menghadapi cabaran-cabaran, bukan daripada dalaman saja, tetapi sekitaran seperti suasana. Kadang-kadang di rumah pun, contoh ibu bapa ada pertelagahan ataupun gangguan-gangguan dari segi kawan-kawan. Jadi kalau seorang pelajar tu hendak berjaya, dia mesti mempunyai matlamat peribadi dia. Matlamat peribadi itu ada diterangkan dalam buku ni lah. Pada awal tahun, contohlah pada tahun seperti awal tahun, seorang pelajar mesti menetapkan matlamat peribadi dia sendiri. Matlamat dia berdasarkan konsep yang saya terangkan dalam ni, konsep SMART, di mana kita mesti, seorang pelajar itu mesti menetapkan matlamat yang spesifik, yang boleh diukur, yang boleh dicapai, yang mempunyai orang kata time bound dia lah. Jadi selepas menetapkan matlamat tu, jadi pelajar itu mesti orang kata cuba melakukan tindakan-tindakan yang perlu untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan, baru dia boleh berjaya, insya-Allah. Sebab berjaya ni ada melibatkan proses yang panjang dan melihat pada proses ini juga kadang-kadang berlaku yang tertarik juga tentang mengelakkan kejatuhan motivasi dalaman. Itu yang penting. Walaupun bersama dengan rakan lain mereka bersorak yakin boleh, tetapi dalaman itu mungkin tergugat kerana banyak insiden yang berlaku. Mungkin pemeriksaannya ada pemeriksaan percubaan yang agak tak begitu memberangsangkan, berlaku kejatuhan motivasi dalaman ni. Dalaman ni biasanya yang paling parah sekali sebab dia tak nampak di luar, dia betul-betul bersifat dalaman macam mana? Okey, dalaman tu bergantung kepada hati sendiri macam mana kan. Kalau kita nak berjaya, kita mesti usahakan. Jadi cuba kita, kalau pelajar-pelajar semua, cuba capai ataupun cuba cari suasana yang sesuai untuk mencapai kejayaan di dalam peperiksaan, di dalam pelajaran masing-masing. Okey, cuba cari suasana, cuba selesaikan masalah-masalah dalaman, supaya apa yang di luar kita mungkin akan menyebabkan motivasi seorang pelajar itu jatuh, kan. Dan pelajar itu sendiri kena bangkit daripada, kalau kegagalan tu mengganggu, menarik mereka untuk jatuh, cuba tangani kegagalan tu. Kalau masalah-masalah luaran, cuba tangani masalah-masalah tu supaya kita dapat capai ke matlamat kita. Pengalaman sendiri, Cik Amiruddin pernah berjumpa pelajar yang mungkin dalam kategori yang sederhana, tetapi dengan adanya proses yang betul, hala tuju yang mantap, kemudian motivasi yang terpimpin, dia berjaya untuk sukses. Macam mana melihat kesungguhan pelajar kategori sebegini yang bangkit daripada segala kejatuhan, dia menuju satu jangkaan yang begitu memberangsangkan. Kadang-kadang saya lihat dan kadang-kadang saya tanya pada pelajar-pelajar yang
kadang-kadang bila bertanya kepada saya, macam mana ni bang, saya rasa macam tak cukup masa semua kan. Saya rasa down atau saya rasa tak yakin. Saya katakan, tetapkan matlamat. Apa matlamat adik kan? Matlamat adik ialah untuk berjaya dalam peperiksaan. Di dalam peperiksaan SPM, PMR, UPSR dan sebagainya lah kan. Jadi bila dia ada matlamat, mood dia akan naik. Semangat dia akan naik. Semua akan naik dan dia akan dapat cuba mencapai matlamat sebab dia ada matlamat di depan dan cuba akan capai dan dia akan menggunakan segala pendekatan-pendekatan yang sesuai untuk dia mencapai matlamat itu. Jadi bila dia orang kata apa, bila dia dah dapat tools semua tu, dia akan cubalah untuk mencapai matlamat dia. Kan, dan dia mungkin dia akan berjaya lah selepas itu insya-Allah. Okey. Antara yang diceritakan ialah kelemahan yang menyempitkan fikiran ialah tidak fokus, terlalu risau, bertumpu pada satu kaedah penyelesaian sahaja, tidak menyisihkan perkara remeh. Ini mungkin juga antara yang dapat kita baca. Dan buku ini muka depannya dikatakan sebagai satu survival kit pelajar menengah, 4 tip dan juga panduan pelajar cemerlang yang pasti memberikan banyak perspektif berbeza sebab lain individu, lain pendekatan yang cuba dibawakan. Namun sebagai rumusan akhirnya, Cik Amiruddin, apa yang dapat diberikan kepada pelajar dan juga mereka yang bakal duduki peperiksaan supaya dalam tempoh ini ada kekuatan luar biasa untuk menuju pada matlamat yang telah pun mereka rancang sejak awal tahun tu. Ya. Okey. Yang pertama sekali yang saya katakan berkali-kali tadi ialah kita mesti menetapkan matlamat. Dan juga kita mesti menumpukan perhatian kita kepada apa yang kita boleh berikan kepada sekolah kita. Pelajar-pelajar boleh fikirkan apa yang mereka boleh berikan kepada sekolah dan apa mereka boleh buktikan kepada ibu bapa. Daripada situ mereka akan sedar bahawa tanggungjawab mereka ke sekolah adalah untuk menjadi pelajar yang cemerlang. Jika tidak, akan berlaku sebaliknya lah macam tu. Okey, itu dia. Terima kasih kepada Cik Amiruddin Hamidi yang berkongsi pengalaman. Banyak yang kita dapat pelajari daripada buku ini. Yang paling saya suka tadi ialah tentang mengelakkan kejatuhan motivasi dalaman. Kalau dalam dah pun luntur kan, susah untuk kita ciptakan pelbagai peluang lain ya. Sebab dalam ni lah punca segala kekuatan. Dan tidak bersama dengan Nadia untuk pelancaran Spice Roots musim yang ke-6. Sebelum kita bawakan nanti, ada Naked Traveller yang telah pun jelajah lebih 60 negara. Begitu hebat sekali bermusafir. Semuanya selepas ini dalam MHI.